Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin agung. Pengertian: pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Soalan: mengapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiktiraf sebagai pemimpin teragung oleh masyarakat Islam dan bukan Islam? Peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin masyarakat. Pertama, menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Kedua, menyemai sikap hormat menghormati dan toleransi dalam masyarakat. Ketiga, berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat. Keempat, tidak menggunakan kekerasan dan paksaan. Kelima, memupuk nilai murni dalam masyarakat. Keenam, menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Ketujuh, menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua tentera. Pertama, menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Kedua, merancang strategi peperangan. Ketiga, mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Keempat, menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin keluarga yang dikagumi. Baginda seorang suami dan bapa yang penyayang dan adil. Baginda mendidik isteri-isteri dan anak-anak dengan sabar. Peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang datuk yang suka bergurau dengan cucu. Dalam bergurau ada didikannya. Peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Ketiga, subhanallah, hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Mari kita amalkan solawat sebagai tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua hakim. Pertama, menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai asas menjatuhkan hukuman. Kedua, adil dan saksama serta berpendirian tegas. Ketiga, menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perancang ekonomi negara. Pertama, menghapuskan dasar ekonomi jahiliyah. Kedua, mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil. Ketiga, memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya. Keempat, mengagihkan zakat kepada mereka yang layak. Kelima,
membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin unggul. Pertama, kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghentikan dakwah baginda. Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin unggul. Kedua, berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin unggul. Ketiga, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Baginda menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama-sama. Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin unggul. Keempat, apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin unggul. Kelima, keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraidah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpihak kepada musuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksananya. Baginda bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin unggul. Keenam, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berlakunya angin kencang yang merobohkan khemah-khemah musuh dan merosakkan harta benda mereka. Mereka berasa gerun dan takut lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin unggul. Ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraidah. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka.
fahami dan amalkan. I'tibar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Kedua, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Ketiga, menjalinkan hubungan baik dengan bukan Muslim. Keempat, berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Kelima, tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Keenam, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Ketujuh, tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kelapan, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Aktiviti seterusnya, tindak tangkas. Pemimpin bijaksana. Cara pelaksanaan aktiviti berdasarkan i'tibar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Buat perbincangan dalam kumpulan tentang tindakan kamu selaku pemimpin apabila berhadapan dengan situasi di bawah. Pertama, bentukkan kumpulan dan lantik ketua kumpulan. Kedua, teliti setiap gambar dan tulis jawapan secara bergilir-gilir di atas kertas yang disediakan. Ketiga, kemudian kongsikan jawapan dengan kumpulan yang lain. Aktiviti berikutnya, fikir bernas. Pertama, secara berpasangan, uji rakan kamu tajuk berikut: erti pemimpin dan peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Kedua, hasilkan peta buih tentang ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, pemilihan ketua pengawas sekolah kamu akan diadakan tidak lama lagi. Setiap murid dikehendaki menulis satu ciri seorang ketua pengawas yang baik dan disukai berdasarkan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid telah dapat memahami tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung. Sampai jumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar.